Okey, halo kepada semua tingkatan 3 yang ambil Bahasa Melayu, Sains Bahasa Melayu. Kita jumpa lagi. Okey. Hari ini kita akan sambung bab 4. Okey, kalau anda masih ingat, kita sudah habis mineral. Okey. Masih ingat apa maksud mineral? Okey, dia adalah pepejal, unsur atau sebatian yang didapat di dalam kerak bumi. Okey, secara semula jadi. Okey, kita ada unsur yang stabil seperti emas, perak, berlian, diamond. Okey, kita ada yang tak stabil, yang murah. Okey, tadi yang mahal, ini yang murah. Okey, macam semua-semua oksida lah, aluminium oksida, magnesium oksida, ferrum atau besi oksida, biji timah oksida. Okey, kita sudah tengok kalsium karbonat. Okey, apabila kamu bakar atau letak asid pada kalsium karbonat, dia akan hasilkan karbon dioksida. Okey. Karbon dioksida. Okey, macam mana kita nak test karbon dioksida? Kita guna air kapur. Okey, air kapur dia akan jadi keruh. Okey, dia akan jadi kotor, keruh. Okey. So hari ini kita akan masuk ini 4.2. Okey, video ini mungkin panjang sikit sebab bahagian ini saya rasa dia susah sedikit. Okey, mungkin sangat susah untuk kamu. Okey, kalau macam itu tolong tanya soalan, tolong tengok video ini untuk beberapa kali. Okay, supaya anda semua faham. Sebab bahagian ini sangat suka keluar dalam exam. Okay, dalam peperiksaan. Okay, so harap semua faham. Okay, hari ini kita akan tengok siri kereaktifan logam. Okay, apa maksud ini? Okay, siri kereaktifan logam ialah kita ambil logam, tahu tak apa tu logam? Metal, logam. Jingsu, logam. Kita ambil logam, kita susunkan logam. Kita susunkan dia mengikut kereaktifan dia. Tahu tak apa tu kereaktifan? Ada logam dia sangat reaktif, ada logam dia tak reaktif. Ada logam dia reaktif sikit. Mungkin ni banyak sikit, ni kurang sikit. So kita ambil logam yang kita sangat kerap guna, kita suka sangat guna, kita susunkan dalam siri kereaktifan logam. Dia nampak macam ni. Benda macam ni. So K, kenapa kita letak K? Sebab ini simbol kimia. Simbol kimia. Tapi dalam kamu punya peperiksaan, dalam exam, sila tulis nama penuh Jangan tulis K sahaja sebab itulah salah. So kita tengok susunan dia. K, kalium. Na, natrium. Mungkin kamu tanya apa benda ni? Tak apa, nanti saya terangkan. Ca, kalsium. K Mg, magnesium. Al, aluminium. Zn, zinc. Fe, besi. Sebab ini minggu lepas kita sudah tengok nama lain dia ferrum. Sebab itulah dia Fe. Sn, nama lain dia stannum. Tapi kita sebut sini timah. Pb, plumbum. Cu, cuprum. Hg, mercury. Ini kita tak belajar. Jangan kisah. Au, Ag, perak. Au, emas. Siri kereaktifan ini dari tak reaktif sampai sangat reaktif. Emas langsung tak reaktif. Bakar pun, letak oksigen pun, letak apa asid kuat pun, emas tak reaktif. Dia apa-apa pun tak buat. Tapi untuk kalium, dia sangat reaktif. Macam mana kamu buang kalium ke dalam air, dia akan bakar. Dia akan letup. So kalau kamu nak hancurkan kereta orang, letak kalium dekat atas kereta dia akan naik api. Jangan buat macam tu cakap saja. So kalium ini sangat bahaya. Dari tak reaktif sampai sangat reaktif. Semakin naik, semakin reaktif. So natrium kurang reaktif daripada kalium tapi lebih reaktif daripada bawah punya semua. Contohlah. So kita tengok sini ada nampak. Magnesium. Jika kita bakar magnesium, kita akan nampak cahaya yang sangat cerah. Api sangat cerah. Tapi sebab magnesium dekat sini. Kalau kita bakar ferrum, besi, nampak tak dia lebih rendah? So jika kita bakar ferrum, dia okey saja. Dia kurang reaktif, kurang kuat. Dia hanya
satu perubahan cahaya. Dia hanya jadi panas, hanya jadi merah, itu saja. Tapi magnesium, dia macam flash. Okay? Dulu kita guna magnesium untuk buat flash camera. Okay? Sebab itulah dia sangat cerah. Dia sangat terang. Okay? Magnesium sangat reaktif. Okay? Tapi kita tak bakar kalsium. Okay? Kita bakar kalsium, kita boleh mati. Sebab dia sangat reaktif. Okay? Kita bakar magnesium. Okay? So, semakin naik, semakin reaktif. Okay? Boleh faham? Okay. So, kita tengok. Okay, untuk hari ini, kita akan ambil logam. Okay, kita akan belajar 3 jenis tindak balas. Okay, 3 jenis reaction. Okay, 3 jenis tindak balas. Nombor 1, kita bakar logam dengan oksigen. Okay, nombor kedua, kita bakar logam dengan karbon. Ketiga, kita bakar logam dengan hidrogen. Ini 3 yang kamu kena belajar. Okay, tapi mesti ingat ini dulu. Okay, macam mana kita ingat benda ni? Okay, wah cikgu panjang sangat. Tak apa, ini cara saya. Okay, saya ingat kalau nak kahwin. Okay, cikgu. K tu apa? Okay, K tu kalsium lah. Okay, Ka. Kalau nak kahwin, mesti ada zebra, fantastic. Okay, fantastic supaya perkahwinan. Okay, cun. Apa maksud cun? Cun maksudnya best. Best. Wah, nasi ni cun. Cun sangat maksudnya best. Okay, so kalau kamu nak kahwin, kamu mesti ada satu zebra fantastic supaya perkahwinan kamu sangat cun. Okay, ini cara saya ingat. Okay, kamu nak guna cara kamu suka hati. Okay, janji boleh ingat. Okay, so kita tengok reaksi nombor 1, tindak balas nombor 1 iaitu oksigen. Ini sangat-sangat penting. Tolong ingat. Tapi kita tak bakar semua. Kita bakar 5 saja. Okay, kita bakar 5 saja iaitu magnesium, aluminium, zinc, besi, plumbum. Okay, magnesium dekat mana? Kalau nak kahwin mesti nombor 4. Mesti ada aluminium dekat nombor 5. Zebra nombor 6, fantastic 7, supaya SN tak ada, perkahwinan. So ini nombor 9. Okay, so magnesium dalam sini, magnesium paling reaktif. Okay, plumbum paling tak reaktif. Okay, so kita bakar. Okay, so kita tengok untuk reaksi ni, kita tengok eksperimen ini macam mana kita buat. Okay, sini tolong ingat benda ni. Hablo, tak payah ingat hablo pun tak apa. Okay, kita kena ingat ni kalium manganat 7. Okay, V11 maksudnya 7. 7. Okay, tapi kita tak tulis 7, kita tulis V11. Okay, ini nombor Roman. Okay, kenapa? Jangan tanya saya, dalam kimia kita tulis nombor Roman. Okay, so kalium manganat. Okay, apa fungsi dia? Suka sangat dalam exam dia tanya. Okay, untuk bekalkan oksigen. Okay, untuk bekalkan oksigen. Sekarang kita nak buat eksperimen 1. Okay, kita nak oksigen. Okay, tapi kita tak boleh guna oksigen dalam udara sebab sangat kurang, 20% saja. Okay, kita nak 100% oksigen. So kita guna kalium manganat 7. Okay, so dia akan pergi sini. Kamu panaskan logam ini. Dia akan campur dengan oksigen. Dia akan ada tindak balas. Dia akan jadi api. So kita nak tengok api dia. Okay, so kenapa kita nak kena letak kaca atau kita kata kapas kaca? Okay, sebab kalium manganat ni tak boleh campur dengan logam, dia boleh letup. Okay, saya dah pernah try. Masa saya tingkatan 3, saya buat benda ni. Okay, saya tak sengaja. Okay, saya campur mereka. Pum. Okay, test tube ni pecah. Okay, so jangan buat Okay, kena letak kaca. Okay, so kita tengok pemerhatian. Okay, kalau kamu nampak magnesium, okay, bernyala dengan amat cepat dan terang. Magnesium paling reaktif, paling terang, paling cepat. Okay, kita tengok aluminium bernyala dengan cepat. Tadi sangat cepat. Okay, sangat cepat lah. Okay, sekarang cepat terang. Okay, dia dah slow sikit. Okay, kita tengok zinc bernyala dengan perlahan. Nampak tak? Dia slow lagi. Okay, untuk besi, dia membara. Dia tak nyala. Okay, apa maksud nyala? Okay, nyala maksudnya ada api. Ini maksud nyala. Okay,
Untuk berbara, macam ini saja. Pernah nampak rokok, okey? Bapa ada rokok, okey? Rokok dekat depan tu, dia tak ada api, dia terang saja. Okey, dia terang saja. Itu bara. Nyala api, bara dia terang saja, dia tak ada api. Okey, so bara dengan terang. Okey, pelumbum membara dengan malap. Malap maksudnya gelap. Okey, jangan tulis gelap kita tulis malap. Okey, malap maksudnya tak terang lah. Okey, so untuk persamaan perkataan, persamaan perkataan, jika dalam exam dia tanya ni, sangat senang. Magnesium tambah oksigen akan jadi magnesium oksida. Aluminium oksigen, aluminium oksida. Zinc oksigen, zinc oksida. Besi oksigen, besi oksida. Pelumbung oksigen, pelumbung oksida. Okey, sangat senang, tambah oksigen saja. Okey, so dalam eksperimen ini kita boleh nampak magnesium paling reaktif, diikuti aluminium, diikuti zinc, diikuti besi, paling last sekali pelumbung. Okey, so dalam soalan dia suka sangat tanya susunkan. So itulah cara kamu susunkan. Okey, boleh? So kita sudah habis eksperimen nombor 1, iaitu dengan oksigen. Kita tengok nombor 2. Okey, video ni akan panjang sikit Okey, sila habiskan semua. Okey, nombor 2. Okey, kita bertindak balas dengan karbon. Okey, untuk karbon dan hidrogen, dia lain sikit dengan oksigen. Okey, sekarang tadi kita guna magnesium, aluminium, zinc, besi, pelumbung. Okey, sekarang kita guna benda lain. Okey, kita guna zinc oksida. Tadi zinc saja. Sekarang kita guna zinc oksida. Aluminium oksida. Pelumbung oksida. Kita semua guna oksida. Okey, untuk dua-dua eksperimen ini, karbon dengan hidrogen, kita guna oksida. Okey, kita sudah bertindak balas dengan oksigen. Lepas tu kita buat eksperimen nombor 2 dan 3. Okey. Untuk eksperimen ini saya terangkan Okey. Kita tengok apa berlaku. Okey, jika kita tambah zinc oksida dengan karbon, logam berbara dengan terang. Okey, apa berlaku sini? Okey. Saya bagi kamu tengok dulu. Okey, karbon terletak di antara aluminium dengan zinc. Okey. Karbon terletak atas zinc. Okey, so mungkin kamu tanya apa penting dia. Okey, sekarang tengok zinc oksida. Zinc ini lelaki. Okey, oksida ni dia punya wife, dia punya isteri. Okey, dia punya wife lah. Okey, dia punya wife. Okey, untuk lelaki, kalau kamu lebih tinggi, kamu lebih kacak, lebih lengcai. Okey, lebih tinggi, lebih lengcai. Okey, ingat ni Okey, so dalam list senarai ini, siapa lebih tinggi, siapa lebih kacak, siapa lebih lengcai? Karbon lebih lengcai. Okey, so zinc kalah. Zinc kalah. So apa berlaku sekarang? Wife dia akan lari sebab karbon lebih kacak. Dia lebih tinggi. Dia akan rampas wife zinc. Dia akan rampas oksigen dia. Okey, so logam berbara dengan terang. Dia rampas isteri dia. Dia rampas wife dia. Karbon boleh rampas wife dia. Okey, karbon lebih reaktif daripada zinc. Okey, tapi untuk aluminium oksida, aluminium dekat mana? Aluminium dekat atas karbon. Aluminium lebih kacak, lebih lengcai. Okey, aluminium menang. So, karbon dia kalah sebab karbon dia lebih rendah. So, apa berlaku sini? Tiada perubahan. Tiada perubahan. Sebab karbon dia tak boleh menang aluminium. So, tak ada benda berlaku. So, karbon kurang reaktif daripada aluminium. Okey, untuk pelumbung oksida, ini tak payah cakap lah. Okey, sebab pelumbung sangat rendah. Karbon 4-5 lebih tinggi daripada dia. So, pelumbung sangat hodoh, sangat tak lengcai. Okey, so wife dia kena rampas lagi. Okey, oksigen kena rampas. Okey, so campuran terbakar dengan terang. Bakar sangat terang. Okey, maksudnya karbon lebih reaktif daripada pelumbung. Okey, so dari eksperimen ini kita tengok Okey, so zinc oksida campur karbon. Nampak? Sekarang zinc dah tak ada wife. Dia sudah kena rampas. So dia akan jadi karbon dioksida. Sebab kenapa? Tak ada benda karbon oksida. Tak wujud. Okey, mesti karbon dioksida.
Okay, so dia boleh rampas. Okay, untuk ini, aluminium oksida dengan karbon, karbon dia tak lencai, dia tak boleh ambil wife dia. So, tiada reaksi, tiada tindak balas. Okay, untuk pelumbum oksida, okay, ni tukar Okay, pelumbum oksida, pelumbum kalah, karbon menang, karbon akan rampas wife dia. So, pelumbum tinggal sendiri sahaja. Dia punya wife sudah kena rampas. Okay, faham konsep ni? Okay, so berdasarkan ini, susunkan kereaktifan mereka. So, siapa paling reaktif? Aluminium diikuti karbon. So, karbon tak boleh menang aluminium, dia tak boleh rampas wife dia. Zinc dengan pelumbum pun kalah, so karbon boleh rampas wife dia orang. Itulah konsep dia. Okay, so kita tengok hidrogen pula. Okay, kita sudah habis karbon. Sekarang kita tengok hidrogen. Okay, hidrogen konsep sama dengan karbon. Macam saya kata tadi, untuk sini, nampak dua-dua eksperimen ni dia sama. Sama konsep yang rampas wife tu. Okay, so hidrogen dekat mana? Hidrogen dekat sini. Dia bawah zinc. Tadi karbon lebih lencai daripada zinc. Sekarang hidrogen kalah zinc. Okay, dia kalah. Okay, so kita buat eksperimen ini. Okay, tadi karbon ni, okay, senang kita cari karbon. Okay, dalam arang batu ada karbon. Tapi hidrogen mana kita dapat cari? Okay, hidrogen susah sangat cari. Kita kena hasilkan sendiri. So, kita tambah asid. Okay, kita tambah asid dengan logam. Okay, asid dengan logam, kita akan dapatkan hidrogen. Okay, lepas tu kita kena lalukan ni, kalsium klorida kontang. Okay, hidrogen ni dia kena lalu kalsium klorida kontang. Okay, apa fungsi dia? Dia akan tanya dalam exam. Dia nak keringkan hidrogen. Okay, kalau hidrogen ada air, dia sampai sini, dia akan letup. Pum. Benda ni dia akan pecah. Okay, so kita jangan buat macam tu. Okay, so kita kena ada gas hidrogen sahaja. Okay, kontang yang kering. Okay, kering sahaja. Okay, kita buat eksperimen. Kita cuba tengok. Okay, hidrogen dan aluminium oksida. Sama konsep. Siapa lebih tinggi? Aluminium lebih tinggi. Aluminium lebih kacak, lebih lencai. So, hidrogen kalah. So, ada tak tindak balas dekat sini? Tak ada tindak balas. Apa pun tak berlaku. Okay, hidrogen tidak menurunkan. Okay, apa maksud menurunkan? Okay, jangan tanya. Okay, dia tak dapat kalahkan aluminium oksida. Okay, hidrogen dengan zinc. Siapa lebih tinggi? Tadi zinc kalah. Sekarang zinc menang. Okay, hidrogen kalah. Zinc lebih lencai. Zinc lebih tinggi. So, ada benda berlaku? Tak ada benda berlaku. Okay, apa pun tak berlaku. Okay, untuk besi. Sekarang siapa tinggi? Besi lebih rendah. Besi kalah. Hidrogen lebih lencai. So, hidrogen akan rampas oksigen dia. Okay, dia akan rampas oksigen dia. Okay, sama case dengan sini. Hidrogen akan rampas oksigen pelumbum sebab pelumbum lebih rendah. Okay, dia akan rampas oksigen kuprum sebab kuprum sangat-sangat rendah. Okay, boleh? So, siapa tinggi, siapa boleh rampas. Okay, faham konsep Okay, so kita tengok soalan ni. Hidrogen adalah apa daripada aluminium? Kurang reaktif sebab aluminium menang. Okay, hidrogen adalah apa daripada zinc? Kurang sebab zinc menang. Okay, tengok ni Tengok ni. Okay, so hidrogen adalah apa daripada besi? Besi kalah. Okay, besi kalah. So, hidrogen menang. So, lebih reaktif. Okay, tembaga. Okay, kita tulis kuprum lah. Lebih mudah faham. Okay, kuprum dekat bawah. So, siapa menang? Hidrogen menang. So, lebih reaktif. Pelumbum, siapa menang? Hidrogen menang lagi. Okay, dia lebih reaktif. Okay, nyatakan logam yang lebih reaktif daripada hidrogen. Siapa menang hidrogen? Semua atas ini. Yang K, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Ini semua menang hidrogen. Lagi satu, zinc. Okay, yang kurang, yang kalah hidrogen, yang Fe, supaya perkahwinan Jun. Ini. Okay, so kena ingat mesti ingat dua ni. Okay, boleh? Itu saja. Okay, so 3 tiket eksperimen kita sudah habis. Okay, so untuk bahagian ini sangat-sangat penting. Tolong kalau tak faham, tolong tanya soalan atau tengok video ini untuk 2-3 kali lagi. Okay,
sangat penting. Kamu mesti faham. Okay? Terutamanya yang oksigen ni. Okay? Kalau kamu sangat malas, cikgu saya tak nak belajar karbon dengan hidrogen, tak apa. Kamu kenalah tahu oksigen. Okay? Tapi kalau kamu tak belajar hidrogen dengan karbon ni, minggu depan kelas saya kamu takkan faham sebab kita akan guna konsep ni dalam industri. Okay, dalam industri. Okay, kalau kamu tak belajar, kamu takkan faham. Okay, so tolonglah, okay, cuti dekat rumah, tengok video 2-3 kali sampai kamu faham. Okay, mari kita tengok latihan. Okay, apakah siri kereaktifan logam? Okay, penyusunan logam mengikuti kereaktifannya. So kita susun logam ikut dia punya kereaktifan, berapa reaktif dia. B, namakan bahan yang bertindak balas dengan logam digunakan untuk menentukan kedudukan logam dalam sili kereaktifan logam. So apa kita guna untuk tentukan mana logam? Kita guna oksigen. So yang lebih terang, yang lebih kuat atas, yang kurang kuat, lambat bawah. Eksperimen yang nombor 1. Kalium dan natrium disimpan dalam botol reagen gelap dipenuhi minyak parafin. Terangkan sebabnya. Tadi saya sudah kata, kalium dengan natrium letak dalam udara, dia boleh bakar. Letak air, dia letup. So, kita kena simpan dia dalam minyak. Simpan dalam minyak parafin. Kalau tak, dia akan letup. Dia akan naik api. Terangkan sebabnya. Sebab, mereka sangat reaktif. Boleh bertindak balas dengan udara. Itulah sebab kita simpan dalam minyak. Nyatakan logam yang paling reaktif. Siapa yang paling atas? Kalium. Yang paling kurang reaktif, siapa paling bawah? Emas. Sebab itulah kita gunakan emas sebagai wang. Sebab dia sangat stabil. Dia takkan hilang. Dia takkan jadi oksida. Dalam sebuah eksperimen, sebor A dipanas dalam pengaliran gas oksigen berterusan. Kita tengok. Cadangkan satu cara untuk hasilkan oksigen. Kita kena guna apa benda tu yang warna ungu tu? Kalium manganat 7. Jangan tulis 7, tulis V11. Ini adalah angkara Roman. Angka Roman. So kita susun RTWX secara tertib menaik. Jaga ni, menaik dari kurang reaktif sampai paling reaktif. Kalau tertib menurun, kita songsangkan. Sekarang tertib menaik. Siapa yang paling kurang reaktif? Nampak ni. Membara dengan malap, ini paling kurang reaktif. Diikuti dengan bara dengan terang. Ini bara saja. Bara maksudnya glow. Faliang. Glow. Terang bara saja. Tapi untuk dua ni, dia bakar, ada api. Ini terang. X. Yang W ni, dia sangat terang. So, W lah paling reaktif. Namakan logam munasabah untuk W. Cuba teka apa ni. Ini adalah magnesium. Yang eksperimen tadi tu, tengok magnesium. Mengapakah X tidak hasilkan sisa apabila bertindak dengan gas oksigen? Tak apa. Soalan 2 ni kita skip sebab ini soalan kimia. Kita jangan kisah. Raja di bawah menunjukkan tindak balas antara logam X dan oksigen. Sekarang logam X dia bakar. Adakah logam X reaktif terhadap oksigen? Ya, reaktif. Sebab dia bakar dalam oksigen. Dia bukan bara saja, dia bakar. Api dia besar. Logam Y membara dengan terang apabila bertindak balas dengan oksigen. Bara saja, tak ada api. Dia terang saja, glow saja. Adakah Y lebih atau kurang reaktif? Kurang. 2 markah, terangkan. Sebab dia tindak balas
okey, kurang kuat berbanding dengan X. Okey, tindak balas Y kurang kuat berbanding dengan X. Jika logam Z tidak bertindak balas dengan oksigen, susunkan XYZ. Okey, pertindakan tindak balas masing-masing. Sini dia tak tulis tatap naik, tertib naik ke menurun. Okey, so kalau menaik, okey, soalan ni ada salah ya. Jika menaik, okey, adalah Z, Y, X. Ini kurang reaktif. Kalau menurun, songsang lah. Okay, X, Y, Z. Z yang paling kurang reaktif sebab dia tak tindak balas dengan oksigen. Macam emas. Okay, so nombor 7. Soalan sama. Okay, namakan gas X. Okay, dia akan hasilkan gas X. Apakah gas X? Oksigen. Okay, fungsi. Macam saya kata tadi. Apa fungsi dia? Untuk hasilkan atau bekalkan oksigen. Okay, terangkan langkah pemanasan betul. Okey, panaskan. Okey, kalium manganat 7. Dan kemudiannya logam. Okey, kita kena panaskan ini dulu. Okey, sebab kenapa ni jangan tanya. Okey, nyatakan tujuan untuk menentukan kereaktifan logam. Okay, so kita kena tahu berapa aktif, berapa reaktif, berapa kuat dia punya tindak balas. Okay, so soalan sama, tugas kalium manganat, bekalkan oksigen. Fungsi kapas kaca P tadi saya sudah kata untuk asingkan. Okay, kalium manganat dengan magnesium, okay, atau logam supaya dia tak letup. Terangkan apa berlaku jika kapas Q tidak diletakkan. Okay, dua-dua benda akan campur, akan hasilkan letupan. Okay, campur. Okay, letupan. Tolong tulis ayat lengkap Ini untuk kita nak jimat masa. Okay, persamaan perkataan. So, magnesium tambah oksigen dapat magnesium oksida. Itu saja. Okay, so benda sama. Okay, susun tertib menaik. So, siapa kalah, siapa paling kurang reaktif ialah ferrum, okay, zinc, aluminium, magnesium. Okay, benda-benda sama. Ini kita masuk karbon. Okay. Kenapa ni tak translate Why must the mixture of metal and carbon be heated? Okay, mengapakah kita kena panaskan logam dengan karbon dioksida? Okay, untuk bekalkan haba untuk mulakan tindak balas. Okay, kita kena mulakan tindak balas, kita kena bakar dia macam kita masak. Okay, kita guna api, kita tambah haba supaya tindak balas boleh berlaku. Okay, logam oksida. Okay, campur karbon. Dia akan jadi logam campur karbon dioksida. Okay, so karbon akan rampas wife dia. Okay, ingat tadi. Okay, so sama. Karbon, sebut karbon, logam oksida. Nyatakan inference. Okay, apa maksud inference? Inference maksudnya terangkan. Okay, sebab. Sebab kenapa. Okay, jika saya guna aluminium oksida, ada benda berlaku. Okay, tiada tindak balas. Kenapa? Sebab aluminium lebih reaktif daripada karbon. Okay, jika kita guna zinc, okay, tindak balas, okay, ada tindak balas. Okay, sebab kenapa? Zinc dia kurang reaktif daripada karbon. Okay, tentukan kedudukan karbon, okay, antara aluminium dan zinc. Ramalkan apa berlaku apabila sekeping magnesium dibuang ke dalam balang gas dipenuhi dengan karbon dioksida. Okay, so siapa menang? Siapa lebih kacak? Siapa lebih lencai?
magnesium akan menang. So magnesium akan rampas wife dia. Okay. Magnesium akan menurunkan. Jangan kata rampas kita tulis menurunkan. Menurunkan karbon dioksida ke karbon membentuk magnesium oksida. Sekarang magnesium menang sebab magnesium lebih tinggi, dia lebih kacak, lebih lengcai. Okay, so yang boleh tidak balas dengan karbon, siapa kalah karbon? Kuprum, kuprum oksida, lagi plumbum oksida. Siapa yang tidak boleh, siapa menang lebih tinggi? Magnesium dengan natrium. Tulis oksida, tulis penuh nyatakan kaedah. Ini minggu depan. So untuk hidrogen ni benda sama, cara hasilkan hidrogen. Asid tambah logam. Bagaimana kita keringkan? Tadi kita buat tak boleh ada air dalam. Kita guna kalsium klorida kontang. Tengok dalam nota sudah ada. Nyatakan satu langkah berwaspada mesti diambil semasa menjalankan eksperimen. Pastikan hidrogen kering. Terangkan kenapa? Sebab boleh menyebabkan letupan. Kita tak nak benda ni berlaku. So hidrogen rampas oksigen sebab hidrogen lebih tinggi daripada timah. Untuk ini ada benda berlaku, siapa lebih lengcai? Aluminium menang. So ada boleh hidrogen rampas oksigen dia? Tak boleh. Tiada tindak balas. Yang lain habiskan sendirilah. So itu saja untuk minggu ini. Video ni panjang sikit So tolong tengok untuk 2-3 kali supaya kamu faham. Sangat penting. Kalau kamu tak faham video ni, kamu takkan faham video yang seterusnya untuk minggu depan. Sebab bahagian ini sangat-sangat penting. Itu sahaja dari saya. Harap semua faham. Terima kasih kerana sudi mendengar. So tolong gunakan masa untuk habiskan bab ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.